Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 29 Ramadan 1442 bersamaan dengan 11 hari bulan 5 2021, hari Selasa, pagi Selasa, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Taha, siri yang ke-14, dan insya-Allah adalah merupakan siri yang terakhir bagi surah ini. Para jemaah sekalian, surah Taha, surah yang ke-20 dalam juzuk yang ke-16. Juzuk yang ke-16. Sambungan kita ayat yang ke-131. Ayat 131. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 659. Muka surat 659. Perbincangan kita tentang godaan perhiasan dunia dan juga bagaimana sikap kita terhadap dunia. Dia panggil sikap zuhud dan arahan supaya menjaga keluarga, mendidik keluarga, menjaga solat dan jaga tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta jangan layan provokasi yang dibuat oleh golongan kafir terhadap Islam. Baik, para jemaah sekalian, kita mula dengan baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. Balik semula kepada ayat perbincangan kita, ayat yang ke-131. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pandangan, mana celek mata, fokus dengan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang kami berikan
kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini. Tujuan apa kami beri mereka mewah, mereka hidup senang? Lish? Linaftinahum fih. Untuk kami menguji mereka pada kemewahan tersebut. Tak kiralah sama ada mewah tu dengan harta benda, mewah dengan kedudukan, pangkat, mewah dengan keluarga besar dan berbagai-bagai bentuk kemewahan, zahratal hayatid dunya, keindahan kesenangan hidup di dunia. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat yang lepas beberapa bentuk provokasi yang dibuat oleh puak kafir. Fasbir ala ma yaqulun, kamu sabarlah dengan kata-kata mereka. Kata-kata puak kafir yang macam-macam dia tuduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia tuduh kepada Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Kemudian Allah SWT beri pula kepada mereka kesenangan hidup atas dunia, maka kamu sabar. Macam mana cara kita nak bersabar? Wasabbih bihamdi rabbika. Kita sebagai seorang Muslim, orang yang beriman, kena banyak bertasbih, banyak beribadat, banyak berzikir. Kita didik jiwa kita banyak menyebut nama Allah daripada menyebut benda-benda dunia. Kita hari ni kita bimbang, kita tak sebut nama Allah tapi duk sebut nama orang tu, sebut nama orang ni, duk kata orang tu macam-macam. Dengan sebab itu kata di para ulama Islam, sebut zikrullahi dawa, menyebut nama Allah menjadi penawar. Wa zikrun nasida, sebut orang penyakit. Apa dia kata? Sebut orang tu orang ni gitu gini, itu penyakit. Tak. Sebut nama Allah, dawa, menjadi penawar. Jadi kalau mulut kita ni gatal sangat nak bercakap, sebut je nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ambil zikir-zikir yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang panggil zikir sendiri-sendiri macam Allah Allah Allah. Kita tidak warik macam tu. Kita ambil yang Nabi kita ajak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maknanya kita nak bercakap, nak suruh bergerak lidah kita, zikrullah. Jangan zikir sebut nama orang tak jadi. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil kita jangan duk tengok kepada orang, jangan duk sibuk dengan orang, kita sibuk dengan kita sendiri, dan kita sibukkan diri kita dengan mengingati Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada itu, barulah datang ayat ini, Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi SAW dan kepada umatnya, bahawa kita hidup atas dunia ni banyak godaan, banyak cabaran. Sebab bila kita tengok orang kafir macam relax je dia, tak ada masalah apa. Tak pernah solat, tak pernah mandi junub pun. Kan? Tapi dia punya anak ramai. Dia punya harta banyak. Dia buat projek apa pun jadi belaka. Projek sarang burung hidup. Kan? Projek belur ayam jadi. Kita ni projek orang panggil terbengkalai saja. Kalau belur ayam tinggal reban. Buat sarang burung masuk tikus. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan jangan diterpengaruh dengan provokasi yang dimainkan oleh syaitan terhadap kita, wal iyazubillah. Baiklah. Kita tengok ayat ini duduk selepas daripada beberapa kesabaran. Tengok nota di bawah. 933. Yakni janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh hati kepada harta kekayaan dan kesenangan hidup golongan-golongan kafir yang menentang. Yalah kalau kita tengok Abu Jahal, ahli bisnes besar, pak saudara dia Abu Lahab pun bukan main hebat, kan? Maknanya semua orang tu hebat-hebat belaka kalau nak banding dengan
dengan kedudukan Nabi, lebih-lebih lagi para sahabat yang masuk Islam, ada di kalangan mereka yang miskin, ada di kalangan mereka yang miskin. Baik. Kerana semuanya itu tidak akan dapat menolong mereka dari azab Allah. Tak ada. Sebaliknya, apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu dalam dunia ini dan apa yang telah disediakan untukmu pada hari akhirat kelak adalah lebih baik dan lebih kekal. Atas dunia ni ada. Satu kisah. Menarik kisah ni tuan-tuan. Kita pun nak dengar juga, kan? Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah ya Rasulullah an yuwassi'a ala ummatik. Allahu Akbar. Sayyidina Umar kesian tengok sahabat-sahabat ni diuji dengan kesusahan, dengan kesempitan. Maka dia pergi. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tahu doa Nabi mustajab. Bila dia tahu doa Nabi mustajab, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada umatmu. Faqad wassa'a ala Farisi war Rum. Allah Ta'ala dah luaskan kehidupan kepada puak-puak Parsi dengan puak Rom. Kaya dia. Kerajaan dia pun besar. Dia punya harta kekayaan hebat. Wahum la ya'budun Allah. Sedang mereka kafir. Mereka sembah berhala, sembah tu, sembah ni. Tapi hidup dia senang. Waktu tu Nabi sedang sandar. Fastawa jalisan. Nabi kita betulkan duduk dia. Betul dudukkan. Summa qal. Nabi kita bersabda, ya Umar, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Adakah timbul keraguan dalam hatimu ya ibn al-Khattab? Ada mu rasa ragu ke dengan pertolongan Allah? Mana Nabi tegur Sayyidina Umar. Qal, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Ya Umar, mereka itu puak-puak kafir yang menentang Islam, hidup mewah, hidup hebat, Allah Ta'ala segerakan kebaikan untuk mereka dalam dunia. Tapi ingat, di akhirat kosong. Bermula daripada dia mati, masuk kubur, mereka akan menghadapi kesusahan demi kesusahan sehingga sampai ke neraka. Wal'iyazubillah. Mana kita atas dunia ni, Allah Ta'ala uji. Dalam ayat Tuhan kata, linaftinahum fi, aku nak uji mereka. Allah uji juga kita umat Islam dengan kesusahan sedikit, kesempitan hidup, macam-macam ujian. Itu semua adalah merupakan satu ikhtibar daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi orang kafirnya, dia rasa betul lah bagi dia tu. Macam Tuhan redha je kepada dia. Sebab itu dia hidup senang, dia hidup mewah, dia hidup macam-macam, dia punya projek semua jadi. Kita orang Islam ni kalau buat projek tak menjadi. Dia panggil tak berapa jadi. Bukan tak menjadi sangat, tak berapa jadi. Kan? Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Ramai juga. Kalau ada yang buka kilang, buka projek, tak kira lah kilang besar ke projek kecil. Tak, dia panggil IKS ke apa benda. Kecil, sederhana. Mari pula jiran-jiran, mari pula kawan-kawan, mula nak attack, mula nak dengki, mula nak hasad. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Ujian dari pelbagai sudut. Ujian cabaran dari sudut kedudukan. Kalau kita dapat menghasilkan produk projek, ujian pula dari sudut pemasaran. Anda dengar satu hari pihak pengguna bentang dalam radio, kebetulan kita dengar, dia kata sehingga kan produk orang Islam ni bila masuk dalam kedai-kedai besar yang non-Muslim, ada kalanya dia pinggir letak tepi ya barang-barang kita. Orang cari, orang tanya, pergi ada kat sini. Mana tak bergerak. Ataupun dia buat bandingan. Ni makanan yang di produk Muslim harga RM3. Yang non-Muslim pula harga RM2.5, RM2.20. Maknanya itulah cabaran. Baik, kita jangan pergi banyak jauh, kita masuk ke ayat kita. Bila melalui cabaran, Allah Ta'ala peringatkan, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Tuhan bagi kepada kamu lebih baik dan lebih kekal. Yang ada atas dunia ni orang panggil buat sementara je. Jangan lupa, jangan takut, jangan duduk sayang-sayang sangatlah. Ada.
Baik, para jemaah sekalian, tamatlah kita ayat 131. Kita pergi kepada ayat 132. Selesai kita motivasi supaya tidak tergoda dengan apa? Dengan ancaman ataupun perhiasan dunia yang ada di depan mata kita. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kita bagaimana kita nak memperkukuhkan, bagaimana kita nak memperkasakan institusi kekeluargaan, institusi keluarga umat Islam, bagaimana nak kukuh, nak mantap. Tengok ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengarahkan keluarga kita, anak-beranak kita jaga solat. Bukan sakat suruh solat, wastabir 'alaiha, dan sabar mendirikan solat. Kita sebagai bapa, dia sebagai ibu. Tanyalah ibu bapa, daripada anak kecil sampai ke anak sudah besar, betapa susahnya nak didik anak supaya jaga solat. Ustaz, anak saya alhamdulillah solat tak tinggal. Kita kata alhamdulillah. Kita naik pada tahap yang kedua. Dia solat, bagaimana cara dia solat? Adakah dia solat berjamaah ataupun tidak? Mula dia panggil mula jelek mata. Bab solat jemaah tu masalah sikit. Masalah sikit. Baik, dia solat macam mana? Dia solat kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang last waktu. Kalau dia tidur nak kejut bukan main susah. Kan? Kalau subuh-subuh ni dekat-dekat dengan dinosaur, bukan gajah lagi. Kalau solat tengah hari juga, Masya Allah, tabaraka, asar tu, kata orang pagu ayam, hampir nak maghrib baru timbul. Maka, ibu bapa terpaksa kena sabar mendidik anak-anak supaya melakukan solat. Sabar. 5 kali sehari kita kejut anak kita. Ni musim PKP ni anak duduk kat rumah semua. Tahulah perangai masing-masing tak? Kalau tidak, ustaz dia je penat. Ustaz dia, wadan dia yang duk jaga asrama, mereka ni yang penat duk kejar anak kita. Sekali anak kita kena disiplin, celek mata ke ustaz. Ustaz jaga apa? Masya Allah, Allah Ta'ala bagi fitnah dengan ujian PKP. Anak-anak kita berada di rumah, baru ibu bapa tahu tinggi rendah, tanggungjawab yang kami, guru-guru, wadan-wadan duduk jaga di asrama, bagaimana hidup. Baru dia tahu. Kan? Allah, asyik telefon, ya Ustaz, bila nak buka asrama ni Ustaz? Habis, penat dah saya ni, dia kejut anak. Baru kau tahu kan? Baik. Maka Allah Ta'ala ajar kepada di sini, wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk menunaikan salat, dan sabarlah menunaikan salat pada awal waktunya, bersama salat berjamaah, solat dengan khusyuk, ada-adanya rukunnya, dan sabar juga dalam mendidik anak-anak supaya jaga solat. Allahu Akbar. Kemudian Tuhan kata apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maknanya, kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan solat dengan rezeki? Kenapa? Apa hikmat? Apa rahsia Allah kaitkan solat dengan rezeki? Tanda betul-betul tuan-tuan. Yang pertama, dalam wa'mur ahlaka tadi, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Hendaklah kamu perintahkan suruh anak kamu salat sedang mereka berumur 7 tahun. Anak kita umur 5 tahun kita hantar ke pasti, biar dia belajar salat dulu, biasa-biasa dulu, kan, baca-baca belajar Fatihah. 7 tahun kita mesti jaga dia, kejutkan dia, suruh salat. Tak apalah, tidak awal sangat waktu pun, tapi biar dia solat dalam waktu.
Kita biar dia solat dalam mana? Dalam waktu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Nabi kata kamu pukul dia. Pukul tu bukanlah pukul musuh. Orang panggil pukul nak menakutkan. Pulah telinga ke. Kalau ada apa-apa sikit. Bagi sikit. Salat. Kalau tidak. Cukup dengan ugutan ke. Dengan amaran ke. Kan? Waktu anak dia umur 10 tahun. Wadribu. Kita mula pulah telinga. Umur 15 tak salat lagi sudah balik. Syekh Daud kata tidak ada guna yang kamu bela. Kamu jaga anak yang seperti ini. Dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Petani dia sangat tegas. Dia kata tak ada guna lagi duk bela, duk pelihara anak-anak yang seperti ini. Kita nak kata apa? Nak kata apa? Budak-budak zaman sekarang, maaflah Ustaz, budak-budak zaman lah ni. Kita menyalahkan zaman, bukan menyalahkan kita. Nak kata apa? Baik. Kemudian Allah kata apa? Tabar, la nas'aluka rizqan. Aku tak minta dengan kamu rezeki. Bal nukallifuka bi iqamatis salah. Kami paksa, taklifkan kamu mendirikan salat. Nahnu narzuquka, sedang kami yang beri rezeki pada kamu. Maka di sini kata di para ulama Islam, kaitan dengan solat dengan rezeki sangat sinonim, sangat rapat. Ada di kalangan manusia ni hamba Allah Ta'ala, Allah uji dia. Dia punya restoran, dia punya pasar, waktu maghrib itulah waktu kemuncak. Puncak kata orang, laku penuh orang. Sampai mereka dia nak solat pun tak sempat. Itu ujian. Allah nak uji dia, nak tengok dia solat ke tak solat. Kita boleh je, kita tulis letak dekat pintu kedai kita, rehat, solat maghrib. 5 minit lagi nak masuk waktu, kita letak. InsyaAllah akan dibuka balik 15 minit ataupun setengah jam lagi. Orang tahu kita punya kedai tutup waktu solat, dia tak pergi. Dia apa pergi solat? Kita pergi solat dah. Lepas solat nanti kedai buka. Tuan kedai pun ada sekali dengan kita. Boleh jadi kita solat di satu sah sebelah-sebelah dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu tenang hati kita. Ni tak. Kerana mencari rezeki, tak solat. La, bukan itu cara. Dalam hadis Nabi SAW, tanda ni tuan-tuan, hadis ni menarik. Hadis ni dipanggil hadis kursi. Hadis kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman. Ini dipanggil hadis kursi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kita ni lah. Tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan. Tafarraq li'ibadati. Mu sibukkan diri kamu dengan melakukan ibadat kepada aku. Mana pada waktu solat lah, waktu solat. Bukan kata kita ni kena ibadat, ya tak boleh kerja lah. Itu bukan nama tawakal, itu namanya tawakul, pemalas. Maknanya, mu bila waktu solat masuk, tafarraq li ibadati. Kamu ambil masa untuk solat. Amla sadraka ghinan. Aku penuhkan dalam hati kamu, dalam dada kamu, perasaan kaya, perasaan cukup, perasaan tidak tamak. Itu dia panggil ghinan nafsi. Kan bukanlah ghina bi kasratil arab dengan banyaknya benda, tapi walakin al-ghina ghinan nafsi, tapi yang betul-betul kaya, kaya jiwa. Jiwa kita tidak tamak dengan dunia, jiwa kita itu dia panggil orang kaya. Wa asudda faqrak, aku akan tutup kepakiran kamu. Aku akan tutup sifat kepakiran kamu dengan sebab apa? Dengan sebab kamu beribadat kepada aku pada waktunya. Wa illa taf'al. Dengar ni tuan-tuan, ini amaran keras. Wa illa taf'al. Kalau kamu tak ikut arahan aku ini, ibadat pun tak buat, asyik duk kerja, ya tak tahu bila, apa jadi? Mala'tu yadaika syughlan. Aku akan sibukkan tanganmu duk kerja, tak kaya-kaya pun. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiran kamu. Allahu akbar. Ini hadis ini amaran keras. Siapa dia sibukkan diri dengan ibadat, dia bekerja tapi ibadat. Masuk waktu solat kita berhenti solat. Solat Zuhur ni memang kena berhenti pun. Takkanlah kita ni bukan robot mesin nak kerja 24 jam.
kena berhenti. Ada waktu makan, ada waktu rehat. Waktu itulah kita nak basahkan tubuh kita. Kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, refresh balik. Masya Allah kita solat. Kemudian kita makan. Kalau ada bulan Ramadan tak boleh makan, kita baca Quran. Ini waktu. Maka Allah Ta'ala akan beri sifat kaya jiwa dan Allah tutupkan sifat kepakiran dalam hidup kita. Masya Allah. Tanda tuan-tuan, hadis ini rawahu akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wa Ibnu Majah wa Ahmad wa sahaha isnadahu Syekh Ahmad Syakir fi tahqiqil musnad. Alhamdulillah. Dan ditasihkan oleh ulama lain juga. Baik, itu satu hadis. Hadis yang kedua, dia ada kaitan dua ni. Hadis yang kedua, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammahu. Siapa dia letak dunia itu menjadi agenda besar hidup dia. Dia kerja dia pagi petang siang duduk nampak dunia. Projek sana, projek sini. Solat, zikir, tak ada lagi kepala. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah Ta'ala pisah-pisahkan segala urusan dia. Tak jadi. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran dia duduk di celah dua mata dia. Mata dia tu mata fakir. Tengok benda tomok. Tengok benda nak. Orang semua comel belaka. Bini orang pun comel juga. Walaupun bini dia tu tarah ratu cantik. Itu dia panggil permainan syaitan. Na'udzubillah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Nabi kata tak usah kejar sangat dunia. Dia tak akan datang kecuali setakat mana yang Allah Ta'ala tentukan untuk rezeki kita. Itu je dapat. Itu kumpulan yang pertama yang sangat berbahaya. Kerja dia nampak dunia, maka kepakiran duduk antara celah dua mata. Wa man kanatil akhiratu niyyatu. Tengok lafaz ni. Wa man kanatil akhiratu niyyatu. Siapa dia jadikan akhirat itu niat dia. Kita bekerja untuk akhirat sebab nak cari harta halal. Nak bagi nafkah kepada keluarga. Nak infak fi sabilillah. Nak support pusat-pusat dakwah, tahfiz, pondok, pusat penyebaran agama. Nak bantu orang miskin, itu niat kita. Jama'allahu amrahu, Allah Ta'ala akan kumpulkan urusan dia mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan terpasak dalam hati dia. Dia panggil ghinan nafsi, tak tamak, tak dengki orang. Wa atatud dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang walaupun kita rasa cukup dah, tak nak, mari lagi. Projek datang. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu akhrajahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wa Ahmad mutawwalan wa sahahahu wa jawada isnadahu al-Iraqi fi takhrij al-Ihya wa sahahahu fi sahih Sunan Ibn Majah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dua hadis ni memang motivasi besar. Siapa dia sibukkan dunia dia, maka dia akan sifat kepakiran. Walaupun dia banyak banglo besar tapi fakir, celah mata dia tu tamak, tak cukup-cukup. Ini sangat berbahaya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kembarkan di antara solat, rezeki. Aku tak minta denganmu, aku yang beri rezeki kepada kamu. Sebab apa? Sebab kita jaga solat, insya-Allah Allah jaga kita. Wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok nota di bawah 934. Sembahyang 5 waktu diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya untuk faedah dan kebaikan tiap-tiap orang yang mengerjakannya. Setiap orang yang mengerjakannya dapat faedah, dapat fawaid daripada manfaat daripada solat. Kerana dengan mengerjakan sembahyang, maka orang itu mendampingkan diri dengan Tuhannya. Dan dengan itu akan selamatlah hidup dunia dan hidupnya di dunia di akhirat. Allahu Akbar. Jika demikian keadaannya, maka amatlah ruginya orang yang mencuaikan salat kerana dihalang atau dilalaikan oleh soal-soal hidup, soal perniagaan, soal kerja, soal jaga anak bini tak sempat salat. Allah jualah yang memberi rezeki. Dan rezekinya itu melimpah kepada orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang engkar. Dua-dua. Kita dah baca dalam asar yang lain. Allah Ta'ala beri
kehidupan dunia ni kepada orang yang dia sayang dan orang tak sayang. Boleh berlaku. Wala yu'til akhirata illa man yuhib. Akhirat dia tak beri kecuali kepada orang yang dia sayang. Jadi jangan kata, oh Tuhan sayang dia ni, projek dia besar-besar. Tak, tidak semesti. Allahu Akbar. Tetapi kesudahan yang baik di dunia akhirat hanya akan didapati oleh orang-orang yang taat, yang bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kita kata Alhamdulillah. Tamatlah kita, para jemaah sekalian, cerita tentang apa? Tentang kewajipan solat, kaitan solat dengan rezeki. Siapa nak rezeki luas, Allah jaga dia, maka dia solat. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita kempen bagi tahu, siapa dia solat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah. Siapa solat subuh berjamaah, orang ni duduk di bawah apa? Di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Kita ni tuan-tuan, kalau Tuhan jaga, selamatlah kita di dunia dan selamat di akhirat. Ni ada orang sibuk-sibuk ni. Dia kata, Ustaz, kenapa Pak Imam yang jaga solat pun kena kawit juga? Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi SAW yang paling dekat dengan Allah, Allah uji dia, sakit. Ada sakit. Sehingga dekat nak wafat, Nabi kita punya kepanasan dia tinggi. Sehingga dia pengsan bila sedar Nabi kita ambil air, sapu muka dia. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi tak boleh kita nak kata macam tu. Itu adalah merupakan ujian Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. Tuhan nak tengok siapa di kalangan kita yang sabar, dan Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kita kata, Wallahu alam. Jangan sabit-sabit lah. Sebab itulah masalah COVID ini kita cuba usaha untuk menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh terkena, tetapi tidak semestinya kita tak kena. Seorang syekh besar, Syekh Ali rahimahullah, ulama hadis, bila dia positif COVID, dia tulis kata-kata yang saya rasa elok kita ulang kata-kata ni. La yaghni al-hazar minal qadar. Hati-hati, langkah berjaga-jaga baik, tapi ianya tidak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Manakala Tuhan kata kena. Tapi jangan pula kita serah tu, tak boleh pakai takdir. Tak ada SOP, tak ada pelak. Itu macam orang pergi dekat tepi pantai, ambil dia punya sampan, takdir tawakal Allah lah, pakai tinggal gitu tak ikat. Jawab dia, orang lain lah. Orang lain lah ambil dia punya sampan kan. Unta kita tak ikat, tak ada tali, lembu, jalanlah dia. Baik. Kita pergi kepada kisah lain pula lah. Selesai dah kita. Kisah cadangan provokasi yang dibuat oleh puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia mari minta cadangan, macam-macam dia punya idea cadangan banyak sangat. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Waqalu, dan mereka yang kafir itu berkata. Dia kata apa? Laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Mengapa ia? Ia tu siapa? Ia tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah, kan? Sebab apa ayat ini datang? Sebab dia nak kait dengan awal surah Taha dulu. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah sebut tentang kelebihan Al-Quran. Jadi puak kafir lupa kepada Quran, dia mari minta pula. Mari minta apa? Nak mari minta mukjizat lain. Tak mahu Quran. Dia pening gitulah. Kalau mari mukjizat lain, dia minta yang lain pula. Tak habis-habis main dengan puak kafir ni. Layan ni, tak layan ni, tak sudah-sudah kata orang. Dan dia kata apa? Kalaulah Muhammad ni bawa kepada kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarnya. Walau dia tengok dah Quran ni tak ada siapa boleh tiru, tak ada siapa yang mampu nak challenge, nak cabar dia. Tapi dia kata nak lain pula. Gitulah. Nak dengar kalau boleh macam mukjizat nabi-nabi dulu. Siapa dia? Nabi Musa ada tongkat. Nabi Saleh ada anak unta.
Nabi apa dia? Nabi Isa boleh sapu orang buta, celik. Muhammad ni ada apa? Macam-macam dia punya projek mari nak minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu tengok, awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Tuhan jawab, suruh Nabi kita kata, bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan dan menerangkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Mu ni puak Yahudi Nasara, dalam kitab Taurah sudah ada sifat Nabi, dalam kitab Injil sudah ada sifat Nabi begini-begini. Kenapa kamu tak percaya? Nak minta lain lagi, macam-macam. Tengok nota 935. Kaum kafir yang degil masih berdalih meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat kepada mereka yang membuktikan kebenarannya. Lalu Allah Ta'ala menolak dalihan mereka dan menegaskan, bukankah telah datang kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebesar-besar mukjizat? Quran ni mukjizat. Mu nak lawan tak boleh. Maklumat dia jelas. Maka mukjizat yang mana lagi mereka kendaki? Nak apa lagi mu ni? Sedang Al-Quran mengandungi segala yang diperlukan oleh umat manusia untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya, dan ia juga menjadi keterangan yang menerangkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sudah ada. Tapi gitulah. Bahasa provokasi. Bahasa yang tak akan puas hati sampai bila-bila. Bahasa tak puas hati sampai bila-bila. Sedangkan dalam kitab-kitab terdahulu sudah pun menjelaskan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada mana-mana nabi yang terdahulu melainkan Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang beriman dengan dia. Maknanya setiap nabi ada mukjizat, ada benda pelik. Wa innama kana allazi utitu wahyan auhahu Allahu ilayya. Tapi aku dapat wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada aku, iaitu Al-Quran. Fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyam. Aku mengharap akulah orang yang paling ramai pengikut pada hari kiamat. Jadi alhamdulillah, mukjizat Nabi sudah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal, mukjizat Nabi lain sudah hilang. Kita dah cerita dah dengan kayu kokanya, dengan macam-macam ceritanya, tak habis-habis kan. Alhamdulillah. Baik. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis. Baik, kita pergi pada ayat 134. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablih لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Dan sekiranya kami, Allah kata apa ni? Sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum datangnya Rasul kami membawa Al-Quran ini. Maknanya Allah Ta'ala azab puak-puak ni sebelum hari Rasul. Apa jadi? Tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu yang dibawanya sebelum kami menjadi hina dengan azab di dunia dan mendapat malu dengan azab di akhirat. Lepas itulah Allah SWT
tidak mengazabkan mana-mana kaum, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tanda ayat ni surah Al-Isra ayat 15, Allah bagi tahu wa ma kunna kami tidak akan turunkan azab sehingga dihantar rasul. Rasul pergi berdakwah, pergi berhujah, pergi berdebat, pergi memberi penjelasan, keterangan, tak beriman juga, mereka minta macam-macam mukjizat, tak beriman juga, barulah datang azab. Belum pada itu tidak. Tengok 936. Nota di bawah 936, yakni kalaulah mereka ditimpa azab kebinasaan sebelum turunnya Al-Quran, tentulah mereka akan mendakwa pada hari kiamat seperti yang tersebut itu. Tetapi oleh kerana mereka tidak dibinasakan sebelum itu, bahkan telah diutuskan kepada mereka seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kepada mereka kitab suci yang menerangkan segala-galanya, maka dengan itu mereka tidak dapat berdalih lagi. Nak dalih apa lagi? Jelas. Quran datang, maklumat jelas, mukjizat pun ada. Tapi kalau dia lawan juga, bukan salah ibu mengandung, salah dia sendiri. Itu kita panggil salah dia sendiri. Baik para jemaah sekalian, setelah kita berlawan, setelah kita berhujah, berdebat, memberi penjelasan, masih lagi degil, masih lagi tak hirau, masih lagi tak dengar kata, maka kita pergi kepada ayat penutup kepada surah Taha ayat 135. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu. Mau tak percaya, kita tunggu hari mati. Senang buat keputusan. Tunggu atas dunia ni tak sudah-sudah. Kita kata macam ni, dia cakap macam ni. Kita royak gini, dia royak gini. Tak habis. Tunggu hari matilah senang. Kita tunggu hari mati senang. Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada di atas jalan yang betul lurus, dan siapa pula yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Tengok nota 937. Allah Ta'ala mengakhiri surah Taha ini dengan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab golongan kafir yang degil itu supaya mereka menunggu. Kita dah berhujah. Sudah memberi keterangan, beri keterangan. Tapi masih lagi degil, baiklah. Kita sama-sama tunggulah. Kerana mereka akan mengetahui kelak pada hari kiamat siapa yang benar dan siapa yang salah. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara ayat yang dapat kita bincang, ya, yang kita bincangkan di dalam surah Taha. Baik, beberapa kesimpulan faedah daripada ayat yang kita belajar pada kali ini. Yang pertama, wala tamuddanna ainaik. Mu jangan celek mata kamu pergi duk tengok ke nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir itu. Maka ayat ini mengajar kepada kita apa dia? An-nahyu anit tashawuf. Larangan daripada kita duduk tengok kepada apa yang ada pada orang lain dari sudut benda-benda dunia. Jangan tengok. Kalau nak tengok benda akhirat. Kita tengok jiran sebelah, Masya Allah, bunyi azan je, terdengarlah pintu pagar rumah dia krek. Mana? Masjid. Tengok dia punya, diam-diam, sunyi, bunyi orang baca Quran. Tengok dalam sudut akhirat. Tengok dunia, hancur kita. Susah. Jangan duk tengok. Maka di sini Allah Ta'ala
larang kepada kita tengok dengan cara apa? Dengan cara ketomakan. Kalau tengok nak ambil pengajaran, tidak jadi masalah. Allahu Akbar. Kata di para ulama Islam, mujalasatul masakin, kita duduk dengan orang miskin, orang yang kurang hartanya, menjadikan kita rasa redha dengan rezeki yang kita miliki. Kita rasa kita alhamdulillah. Mujalasatul aghniya, kita duduk dengan orang kaya-kaya, menyebabkan kita rasa kita marah dengan rezeki kita ni. Aku ni kenapa sempit? Walahnya duit kita tak habis nak makan. Alhamdulillah, cuma tak boleh nak mewah ya. Maka dalam bab dunia, kata di para ulama, jangan tengok kepada orang yang lebih, tapi tengok kepada orang kurang. Dalam bab akhirat lah, kita kena tengok orang kuat ibadat, jangan tengok orang malas. Oh, tengok orang malas, rasa hebatlah kita. Aku pergi masjid, dia tak pergi. Baik. Yang ketiga, kata di Ubay bin Ka'ab ketika dia baca ayat ni. Ayat yang kita baca lah. Ayat berapa? Ayat yang 131 ni. Jangan celek mata kamu tengok pada dunia ni. Kata di Ubay, faman lam yata'azza bi'azaillah taqatta'at nafsuhu hasarat 'ala dunya. Siapa dia tidak mengambil rasa pengajaran dengan apa yang Allah Ta'ala beri ni, kita akan rasa kecewa dengan kehidupan dunia ni. Tak banyak. Siapa yang banyak pemerhatikan harta milik orang lain, berpanjanganlah duka cita hati dia. Allah, aku ni bila nak kaya. Siapa yang tidak nampak nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia dalam makanan dia, pakaian dia, naqasa ilmuhu wa hadara azabahu, orang itu kurang ilmu dan banyak azab dalam jiwa dia. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Ubay bin Ka'ab ketika menafsirkan ayat ini. Masya Allah. Banyak lagi lah. Yang keempat, Hisham bin Urwah menceritakan, ayah dia Urwah bin Zubair, bila dia pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin, iyalah, kursi cantik, kapek lawa, makanan pun Masya Allah hebat. Bila dia balik ke rumah dia, kata Hisham, apa ayah dia buat? Dia masuknya dalam rumah, dia baca ayat ni. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na. Baca ayat ni. Dia baca ayat wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh keluargamu salat, dia panggil as-salat as-salah yarhamkumullah. Ahli rumah ni bangun salat. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kamu. Kita kata itulah ulama salafus salih. Bagaimana mereka nak didik jiwa kita. Dia pergi jumpa orang besar balik, dia baca ayat Quran ni. Macam nak didik balik. Apa yang terlekat dalam jiwa kita, nak sofa cantik, nak kerusi comel. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke berapa? Tandalah nombor. Kata di ulama, an-nazar ghairul mamdud, kita tengok je tapi tak lekat dalam hati, itu tidak dilarang. Sebagai wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang Tuhan kita dapat tu kita tengok, alhamdulillah. Kursi dia cantik, buat yang kayu jati, buat yang kayu apa. Maka yang seterusnya, iaitulah kita kena jaga solat kita. Siapa dia jaga solat, insya-Allah rezekinya tak putus. Rezekinya tidak putus. Maka dengan ini kita kata tamatlah tafsir surah Taha pada pagi hari Selasa 29 Ramadan 1442. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau kabulkan semua kebaikan yang kami lakukan, dengan salatnya, dengan puasa, dengan sedekah, zakat, baca Quran, dan segala kebaikan yang kami lakukan, ya Allah.
serta rezekikanlah kepada kami ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat, cinta kami kepada kitab-Mu ya Allah, dengan kami membacanya, kami bertadarus, dan kami juga menghadiri kelas tafsir Quran, tadabbur Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Quran ini sebagai pemandu hidup kami di dunia. Jadikan Quran ini sebagai teman kami dalam kubur. Jadikan Quran kami ini sebagai pemimpin yang membawa kami ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau bersifat pemaaf, suka memaafkan hamba-Mu. Maafkanlah kami ya Rabbal Alamin. Maafkanlah kesalahan dua ibu bapa kami. Lapangkanlah kedudukan mereka dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, Allahumma atik riqabana. Ya Allah, bebaskan kami, dua ibu bapa kami, isteri dan anak-anak kami, dan semua orang yang kami sayangi daripada api neraka ya Rabbal Alamin. Serta rezekikan kami dapat bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kami sihat walafiat. Kami sihat walafiat, dapat beribadat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, rezekikanlah, tanamkanlah dalam jiwa kami cinta kepada Al-Quran, untuk membacanya, untuk memahaminya, untuk mengkorek, mempelajari tafsirnya dan tadabburnya ya Rahman Rahimin, serta cintakan kami kepada sunnah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajarinya, berpegang dengannya dan beramal dengannya, serta jauhkan kami daripada amalan-amalan yang tidak disyariatkan, amalan-amalan rekaan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kami layak untuk sampai ke kolam Nabi Engkau dan mengikut Nabi sampai ke dalam syurga nanti ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.